Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita pada waktu dan ketika ini untuk duduk dalam satu majlis yang dituntut oleh syarak dan melakukan satu ibadah yang mulia, iaitu ibadah menuntut ilmu. Ibadah yang kadang-kadang manusia tidak memandangnya sebagai ibadah. Ramai orang ketika menuntut ilmu, mereka hanya melihat kepada ilmu. Hakikatnya, sebelum seseorang dapat dan memahami ilmu, kehadiran seseorang dalam majlis ilmu itu sendiri merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya-Allah meneruskan perbincangan kita mengupas kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang bertajuk Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan perbincangan kita adalah pada bab yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul, pada poin yang kelima, pada muka surat 55. Antara poin-poin yang penting berkaitan beriman dengan Rasul, pertama, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasul-Rasul di atas muka bumi di kalangan manusia untuk mengajarkan agama kepada umatnya. Kerana ada orang yang menafikan adanya pengutusan Rasul dari kalangan manusia untuk mengajarkan umat, dan mereka menyamakan seluruh manusia dengan manusia yang lain. Yang kedua, kita beriman bahawa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dengan ada sedikit khilaf, sebahagian mengatakan Nabi Adam alaihi salam. Kita dah bincangkan dalam kelas kita yang lalu. Yang ketiga, kita beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling mulia, diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka ini dinamakan sebagai ulul azmi dan diikuti oleh rasul-rasul, kemudian nabi-nabi. Kita juga telah membincangkan tentang perbezaan antara Nabi dan Rasul. Yang keempat,
Kita beriman bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat yang sempurna, yang mencakupi segala kebaikan-kebaikan yang ada pada syariat terdahulu dan meringankan bebanan-bebanan yang ada pada syariat terdahulu dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk pada ciri yang kelima yang telah pun saya syarahkan pada pertemuan yang lalu. Cuma kita tidak fokus kepada bacaan pada teks kitab. Jadi kita baca teks kat kitab ni, kita baca dan kita syarahkan dengan syarahan yang kadar untuk kita faham. Tidaklah terlalu detail kerana kita telah pun menyentuhnya pada pertemuan yang lalu. Muka surat 55. Poin yang kelima, kita mengimani bahawa semua rasul adalah manusia biasa yang diciptakan Allah. Manusia biasa yang dimaksudkan di sini adalah berasal daripada tanah, tercipta kejadian mereka seperti manusia yang lain. Dan proses kejadian manusia itu sama, kecuali Nabi Adam AS, Sayyidatuna Hawa AS, dan juga Nabi Isa AS. Nabi Isa tercipta daripada seorang wanita tanpa lelaki. Hawa tercipta daripada seorang lelaki tanpa wanita. Dan Adam AS tercipta tanpa ibu bapa, tanpa lelaki dan wanita. Selain daripada mereka, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia daripada keturunan Adam AS dengan ada ibu dan bapa. Dan kejadian berkaitan dengan mukjizat ini tidak boleh dikiaskan. Semua kejadian berkaitan dengan mukjizat tidak boleh dikiaskan. Tak boleh kita dakwa nanti kalau ada anak yang lahir tanpa bapa, kita kata dia macam Nabi Isa selepas daripada Nabi Isa AS. Atau seorang lelaki tiba-tiba bawa anak dia balik rumah, dia kata tercipta daripada tulang rusuknya anak tersebut. Kita tidak boleh terima. Begitu juga akal tidak boleh menerima seorang itu wujud tanpa ibu dan bapa. Kerana ini adalah kejadian khusus yang Allah Subhanahu wa taala highlight dalam Al-Quranul Karim. Dan ianya tidak menunjukkan mereka ni luar biasa sehingga ada di kalangan manusia yang mengangkat mereka menjadi Tuhan. Dalam tiga kejadian yang berbeza ini, ada di kalangan manusia yang mengangkat Isa AS sebagai Tuhan kerana ia tercipta tanpa bapa. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak i'tiqad ini. Allah kata inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti perumpamaan Adam. Allah cipta dia daripada tanah tanpa ada ibu dan bapa. Allah kata kun fayakun. Maka Nabi Isa juga tercipta dengan kalimah kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Tetap Adam alaihissalam dan Isa alaihissalam berasal unsur kejadiannya daripada tanah, seperti manusia yang lain. Mereka makan, mereka minum,
dan segala kejadian kemanusiaan itu wujud pada diri mereka. Isa dan ibunya Allah kata kana yakulani ta'am, kedua-dua mereka ni makan. Apa maksudnya? Ini bahasa Al-Quran Al-Karim. Bila mereka makan, Allah nak sebutkan lazim dia. Bila makan apa dia? Buang air, sama macam manusia yang lain. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi kita beriman bahawa semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan adalah dari kalangan manusia biasa, bukan manusia yang berketurunan Tuhan, bukan manusia yang ditempati oleh roh Tuhan, atau manusia yang akan berubah dan naik darajat kepada tahap ketuhanan seperti mana difahami oleh golongan Ittihad. Dalam bab ini ada dua. Ada golongan Al-Hulul dan yang kedua ada golongan Ittihad. Siapa golongan Hulul? Seperti golongan Nasara. Mereka kata roh Tuhan menempati jasad manusia. Adanya hulul, roh Tuhan menempati dalam jasad manusia atau makhluknya. Manakala Ittihad, dia berasal daripada manusia, namun darajatnya meningkat sehingga bersatu dengan Tuhan. Itu beza akidah hulul dan Ittihad. Hulul seperti golongan Nasara, katanya Isa AS berasal, rohnya berasal beruh ketuhanan, roh Tuhan. Ada sifat ketuhanan padanya. Jasadnya manusia tapi rohnya roh Tuhan. Ittihad, bersatu dengan Tuhan, seperti golongan Buddha yang menjadikan Buddha sebagai manusia yang mencapai arahat, yang mencapai nirvana dalam kehidupannya, yang telah mencapai level tidak dilahirkan semula. Dalam pemahaman agama Buddha tidak disebut bersatu dengan Tuhan, disebut menghilang daripada kejadian. Atau nirvana dalam agama Buddha tidak dilahirkan semula, jadi ke mana? Hilang, habis. Namun dalam agama Hindu, orang yang mencapai nirvana atau nibbana, mereka bersatu dengan jiwa Tuhan, kerana agama Hindu percaya tentang atau membicarakan tentang ketuhanan. Agama Buddha tidak membincangkan tentang zat Tuhan atau ketuhanan. Jadi orang yang naik martabat sampai kepada Tuhan ni, ialah yang dipercaya oleh sebahagian golongan sufi. Wali-wali naik meningkat sampai berlakunya wahdatul wujud. Kewujudan itu adalah satu, iaitu Tuhan itu wujud pada seluruh makhluk, atau makhluk boleh mencapai level Tuhanan. Dan bab hulul Ittihad ni adalah bab yang sering dibicarakan berkaitan dengan orang-orang yang mulia. Jadi kita membicarakan tentang manusia yang paling mulia, manusia-manusia mulia, nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kita menafikan awal-awal diri mereka daripada akidah hulul dan Ittihad. Mereka adalah manusia biasa. Kita berhati-hati dengan syubhat yang dibawa oleh golongan ahli bid'ah. Tatkala kita menyebutkan nabi-nabi dan rasul-rasul manusia biasa, mereka akan menggunakan ayat bahawa golongan ini biadab terhadap rasul, mengatakan Muhammad adalah manusia biasa. Kita berhati-hati dengan syubhat yang mereka bawa, kerana mereka akan menggunakan istilah bahasa untuk mempermainkan kejahilan umat, dengan mengatakan bahawa orang-orang yang mengatakan Nabi dan Rasul ini manusia biasa, mereka ini golongan yang biadab terhadap Rasulullah
sesungguhnya Rasulullah makhluk yang sangat mulia. Hakikatnya kita tak maksudkan seperti mereka maksudkan, dan mereka pun tahu kita tak maksudkan begitu. Namun cara untuk kita kata plot twist macam tu ke, nak ubah kes cerita, bila kita membicarakan tentang soal ini, mereka cuba tarik sentimen masyarakat agar membenci orang-orang yang menyampaikan akidah yang hak dengan kaedah demikian. Tatkala kita membicarakan tentang perlu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika berlaku perselisihan, mereka kata golongan ini mengajak manusia meninggalkan ulama, meninggalkan mazhab. Bahasa, permainan bahasa. Kita sebut kembali pada Al-Quran Sunnah berdasarkan kepada ayat Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih, kita hidup, mana mungkin kita jadi alim kalau kita tidak mengikuti ulama? Mana mungkin kita faham agama kalau kita tidak mengikut mazhab-mazhab ulama? Yang kita bicarakan sekiranya berlaku perselisihan, dan perselisihan itu takkan dapat diselesaikan dengan ketaksuban. Tiap-tiap kumpulan akan taksub dengan kumpulannya sendiri. Jadi kita mengajak kepada jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai neraca yang memutuskan perbicaraan. Namun bahasa yang digunakan pakai kumpulan ini menolak mazhab atau tidak membenar, mengajak manusia supaya berijtihad, menjadi seorang mujtahid yang mutlak. Sedangkan kita mengajak manusia untuk melihat kepada dalil, bukan untuk jadi pakar. Kita mengajak manusia supaya bertanyakan dalil, bukan mengajak manusia jadi mujtahid. Kita mengajak manusia memahami agama mereka dengan dalil. Bahasa, permainan bahasa akan berlaku. Ketika kita mengajak manusia untuk berselawat dengan selawat yang Nabi ajarkan, mereka kata mereka membenci orang-orang yang berselawat. Sedangkan yang kita sebut adalah selawat yang dilakukan oleh mereka merupakan lagu-lagu, nasyid-nasyid dan juga syair-syair Arab. Mungkin maknanya baik, mungkin maknanya silap dalam memuji. Namun kalimah-kalimah manusia tidak akan boleh naik taraf menjadi ibadah. Kerana zikrullah itu merupakan perkara tauqifi yang ditetapkan oleh syarak. Tak mungkin perkataan manusia yang dicipta oleh manusia kemudian manusia yang lain beribadah dengan perkataan mereka. Kita beribadah dengan kalamullah dan apa yang disampaikan secara wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak semua hadis Nabi jadi zikrullah. Kalau kalamullah dalam Al-Quran semua zikrullah. Kalamullah dalam hadis kudusi pun tak semua jadi zikrullah. Hadis Nabi pun tak semua zikrullah, kecuali Nabi highlightkan inilah dia zikir. Dan begitulah kedudukan selawat. Cuma selawat mengandungi makna doa. Selain daripada kita ikut lafaz, ada juga selawat ketika waktu umum yang kita boleh doakan kebaikan untuk Rasulullah secara umum. Namun bukan pada ketika lafaz-lafaz khusus, seperti lafaz azan, seperti lafaz dalam tahiyat. Kerana lafaz-lafaz itu ketika ibadah khusus dan disebutkan secara khusus, maka kita lebih mengambil pendekatan berjaga-jaga. Selawat ada makna ibadah, selawat juga ada makna doa. Ibadah ketat, tauqifi. Doa, ada doa ibadah, ada doa masalah, permintaan, lebih luas. Jadi macam mana ketika dalam ibadah jangan tambah sikit pun. Luar ibadah ketika dalam ceramah, kadang orang tanya Ustaz sebut Sayyidina, awal-awal kuliah Sayyidina. Dan saya memang sengaja
Kita kata nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad, untuk menyatakan bahawa kita bukanlah allergic dengan kalimah sayyidina. Walaupun berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah menambah sayyidina itu lebih baik ataupun tidak, itu secara khilaf, kita terima khilaf tersebut. Dan kita memahami bahawa orang yang menyebut sayyidina semuanya memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Kita menghargai apa yang ada dalam diri mereka, dan pujian tersebut bukanlah pujian yang batil. Malah Nabi kata ana sayyidu walidi Adam, aku sayyid penghulu walidi Adam, ada wajahnya. Namun menambah perkataan sayyidina ketika ibadah merupakan satu masalah khilaf, yang menambah itu hujah mereka lemah, maka kita mengajak kepada kaul yang lebih kuat. Dalam azan, walaupun ada orang kata bertambah sayyidina, tapi tak diamalkan oleh seluruh umat, kerana lafaz azan itu warid secara mutawatir, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga pada satu ketika berlaku muazzin kerana terlalu ta'assub dengan masalah ini, mereka tukar azan pada asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Kita katakan sebahagian masalah ilmiah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh tidak diamalkan oleh mazhab itu sendiri. Itu dalam masalah penambahan sayyidina dalam kitab Hawashi, kitab Ashabul Hawashi, kitab Hasyiah mazhab Syafi'i, sebahagian mereka sebut namun tak diamalkan. Kerana apa? Kerana lafaz azan itu diriwayatkan secara mutawatir. Maka kita perlu mengekalkan lafaz azan itu adalah satu maslahah, agar lafaz-lafaz zikir ini tidak diubah sesuka hati. Okey, balik semula pada tajuk kita. Cuma saya nak highlightkan tadi tu, kadang-kadang apa yang kita bicarakan ni secara bahasa akan diambil kesempatan untuk memalingkan isu sebenar. Bila kita sebut Nabi SAW adalah manusia biasa, dan juga rasul-rasul dan nabi-nabi manusia biasa, artinya mereka tidak memiliki sifat ketuhanan. Sama ada dengan hulul, ruh Tuhan menurun dalam diri mereka, ataupun dengan ittihad, mereka berubah menjadi Tuhan, atau naik pangkat atau naik darajat menjadi Tuhan. Tidak seperti golongan yang meletakkan manusia mempunyai martabat. Ada martabat 7. Dia naik level-level, naik sampai level-level. Manusia ni naik level. Levelnya tu bukan naik maqam dalam bab ibadah, tapi manusia itu naik level dengan kemampuan yang berbeza. Bila dia naik level, dia jadi wali, dia ada milik karamah tertentu, dia ada kuasa dia makin besar, sampai pada wali yang kuasai seluruh dunia. Kawasan sifat dia pun bertambah, kemampuannya, dia ada power yang lebih daripada orang lain. Kemudian kawasan jajahan takluk pun berubah. Dan inilah kisah-kisah yang dibawakan dalam kisah wali-wali yang mereka bawa. Kita katakan manusia berbeza-beza darajat di sisi ubudiyahnya mereka kepada Allah, penghambaan mereka kepada Allah. Bukan kejadian manusia. Manusia tetap manusia. Nak lebih kuat boleh, latihanlah angkat berat lebih sikit pada orang, tapi kuat angkat berat macam mana sekalipun tak berubah, tak mengubah dia daripada manusia biasa jadi manusia yang ada sifat ketuhanan. Dia tetap hamba, tetap sakit, ada masa sihat, ada masa lapar, ada masa dahaga, ada masa kenyang dan sebagainya. Sifat kemanusiaan. Dia kata Syekh, kita mengimani bahawa semua rasul adalah manusia biasa yang diciptakan Allah. Mereka tidak memiliki apa pun yang merupakan hak-hak khusus Allah. Hak-hak khusus Allah kembali kepada 3 perkara yang kita bincangkan dalam tauhid: hak rububiyah, hak uluhiyah, dan hak berkaitan al-asma' wa sifat. Hak rububiyah yang kita mengatakan bahawa yang mencipta, memelihara dan mentadbir alam hanya Rabbul Alamin, tidak ada selainnya. Nabi-nabi bukan Tuhan, malah mereka juga bukan malaikat. Mereka adalah manusia biasa.
Mereka tidak mentadbir alam. Mereka tidak berkuasa di atas alam ini. Yang ada, mereka berdoa kepada Allah, Allah memakbulkan doa mereka. Yang ada, mereka berdoa kepada Allah, Allah menurunkan wahyu untuk menerangkan pada mereka terhadap apa yang mereka muskilkan. Yang ada, Allah SWT membukakan hijab pada mereka untuk melihat sebahagian perkara ghaib, itu sebagai mukjizat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bukan Nabi memiliki sifat itu secara semula jadi. Yang terjadi, apa yang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lihat, manusia dan tidak lihat, itu merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perlihatkan kepada mereka, merupakan rentetan atau furu' daripada sifat kerasulan. Furu' daripada sifat kerasulan. Anda dah sebut belum tentang ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul? Dah sebut betul? Tak perlu ulang. Sebab tu anda nampak, anda tadi masa datang ambil buku, anda nampak nota yang anda tulis ni. Anda tak tahu tulis untuk sini ke untuk tempat lain. Terlupa. Anda tak pasti dah sebut atau belum tentang ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umum Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi kalau seorang Nabi itu mendengar perkara ghaib, seperti Nabi SAW lalu di perkuburan, satu kuburan Ansar, Nabi terdengar suara dua orang lelaki yang sedang diazab di kubur. Berarti mereka dari kalangan orang Islam. Lepas tu Nabi patahkan pelepah kurma, Nabi tanamkan, artinya dari kalangan sahabat. Kita kata semua sahabat masuk syurga. Kenapa ada sahabat yang diazab di kubur? Kita tak kena sahabat maksum. Dan kita tahu dua kubur ini milik Ansar, dan mereka golongan yang mulia yang Allah janjikan syurga. Allah janjikan syurga tidak bererti mereka tidak melakukan kesalahan. Sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah ijma' menyatakan bahawa kadang-kadang ada di kalangan ahli syurga itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kadar yang sedikit, dikubur sebagai kafarah terhadap dosa mereka, dan mereka akan pada waktu sementara kemudian mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti berlaku kepada dua lelaki Ansar ini, Nabi doakan mereka dan kita tahu bahawa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi pelepah itu masih hidup atau masih segar, masih hijau. Perkara ini merupakan khususiah Nabi SAW. Nabi lalu, Nabi dengar, Nabi tahu siapa yang sedang diazab, dan Nabi doakan, dan Nabi tahu pohon itu mendoakan. Qaul yang rajih, tidak perlu dilakukan kepada orang lain, kerana ini sifat khusus Nabi SAW. Kita tak tahu dalam kubur tu orang diazab atau tidak, kita tak jelas. Maka jumhur mengatakan ini merupakan khususiah Nabi SAW. Sebagian ulama menjadikan ini merupakan perkara syariat, disyariatkan, maka mereka membolehkan menanam pohon-pohon hijau di atas kubur tertentu agar pohon itu mendoakan atau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, rajihnya, yang tepatnya kita perlu lihat kepada pengamalan sahabat yang hidup pada zaman tersebut. Tidak diriwayatkan seorang sahabat pun yang tanam pohon di kubur-kubur pada zaman mereka, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Sebab tu dalam bab berkaitan dengan pemahaman ini, kita perlu rujuk kepada apa yang difahami oleh mereka. Kalaulah perkara itu merupakan perkara yang diamalkan oleh umum dan bukan khusus untuk Rasulullah, sudah pasti kita dapati bahawa kubur-kubur umat Islam pada awalnya akan diriwayatkan mengatakan bahawa kubur mereka penuh dengan tanaman. So kita mentarjihkan bahawa ianya khusus untuk Rasulullah. Walaupun perkara ini dibincangkan oleh sebahagian
Syafi'iyah mutaakhirin. Namun kita lebih mendahulukan, walaupun kita mengaku dan secara hakikatnya memang mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, berpandukan kepada apa dipahamkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'iyah dalam setengah perkara yang mampu kita tarjihkan, yang hujahnya lebih dekat pada mazhab yang lain. Kita hanya mengambil pandangan yang lain pada bab-bab yang jelas ada nas dan dalil yang jelas. Tetap kita menghormati dan berada di atas mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah bagi yang memang bermazhab Syafi'i. Kita boleh pilih mana-mana mazhab. Cumanya kalau pilih mazhab yang lain, contoh tuan-tuan kat Malaysia pilih nak jadi Hambali. Siapa yang ajar tuan-tuan mazhab Hambali? Ramai orang nak pilih Hambali. Lepas dia tak ada guru. Tak ada guru yang mengajarkan. Itu masalah yang besar. Saya bukan nak kempen untuk organisasi Syafi'i. Sebab tu saya lebih kepada mengajak manusia untuk bermazhab dengan mazhab setempat. Kerana ilmu dan penyebaran mazhab itu tersebar dengan luas. Kalau kita pegang mazhab Syafi'i, kita akan faham dengan lebih mendalam mazhab tersebut. Ketika kita mencapai level kefahaman tertentu, setengah daripada masalah yang berlaku khilaf padanya, kita mampu melakukan perbandingan dengan kadar yang perlu. Bukanlah kita nak jadi pakar dalam sehingga menyatakan diri kita selevel dengan imam-imam. Okey. Kita mengimani, balik semula, kita mengimani bahawa semua rasul adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki apa pun yang merupakan hak-hak khusus Allah. Jadi hak khusus Allah rububiyah. Mereka tak ada sifat rububiyah, mengatur dan mencipta, mengatur dan berkuasa di alam ini, tak ada. Nabi Nuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, makbulkan doa Nuh. Nabi Muhammad berdoa ketika perang Badar, kemudian Allah turunkan pertolongan. Bukan Nabi memiliki dan menguasai alam. Begitu juga uluhiyah. Tak ada seorang Nabi pun yang layak disembah dan diminta pertolongan dengan mereka. Waktu mereka hidup, mereka manusia. Apa yang mereka mampu lakukan ketika itu, kita minta tolong dengan mereka. Mereka masih hidup, apa sahaja yang kita minta sebagai kepada manusia, kita minta pada mereka. Dan oleh kerana mereka seorang Nabi, seorang Rasul, kita juga menanyakan urusan syurga dan neraka padanya. Tak ada masalah. Dalam masa itu masih hidup. Setelah wafat, tidak ada interaksi antara kita dengan orang yang telah wafat. Kalau mereka dengar sekalipun, mereka tidak menjawab. Kalau ada asar yang menunjukkan bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu mereka beribadah di dalam kubur mereka, ini merupakan sebahagian ulama mengatakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul masih beribadah di kubur ataupun salat. Itu khusus untuk mereka dan itu satu kemuliaan, bukan ibadah taklif tapi ibadah tasyrif. Ibadah taklif ni hukum syariat, jangan ada tanggungjawab. Ibadah tasyrif mereka buat itu adalah satu kemuliaan untuk diri mereka dan bukan lagi satu syariat yang perlu diikuti, dan mereka tidak lagi bertanggungjawab, diberikan taklif untuk mendengar seruan doa umat dan menyampaikan hajat umat dan sebagainya. Tidak, tugas mereka selesai setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabit, ada orang berhujah dengan ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimamkan salat nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita katakan bahawa peristiwa itu Nabi mengimamkan nabi rasul-rasul merupakan peristiwa mukjizah Allah kehendaki. Allah kumpulkan ruh nabi-nabi rasul-rasul diimamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai isyarat atau sebagai pengiktirafan, penghormatan kepada
Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya tidak jadi berterusan. Bukan berarti kat kubur Nabi azan, kemudian berkumpul roh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, salat. Tidak. Kejadian itu merupakan kejadian khusus. Kerana kita tahu, kita membicarakan tentang berkaitan dengan mu'jizah, dan Allah nak perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Antaranya Allah perlihatkan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi atau dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Kerana Allah nak tunjukkan, memang tujuan kejadian Isra Mi'raj liyuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ia berkaitan dengan peristiwa yang khusus. Yang tidak bertentangan. Kalau ada ulama kata dalam kubur mereka nabi-nabi, rasul-rasul, mereka solat di kubur mereka, itu satu ibadah tasyrif, kemuliaan, bukan ibadah taklif. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mereka lakukan dan dipertanggungjawabkan untuk mereka lakukan. Seperti di hari kiamat, nak faham ibadah tasyrif ni apa? Hari kiamat, orang yang baca Al-Quran, ahli Al-Quran akan diperintahkan semula untuk baca Quran. Apa yang mereka pernah baca di dunia, Allah perintahkan untuk mereka bacakan ketika di syurga. Bukan kerana nak dapat pahala, bukan kerana taklif yang mengandungi pahala, tetapi tasyrif untuk dimuliakan, diangkat darajat mereka. Itu satu kemuliaan untuk mereka. Kerana mereka diperintahkan untuk melakukan satu perkara yang paling mulia. Itu satu kemuliaan, bukan satu taklif dan tanggungjawab. Bab ini juga penting kerana ada orang yang berhujah demikian. Jadi mereka ajarkan orang pergi minta dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebahagian daripada orang kata pergi minta syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah meninggal, Nabi kan mampu memberi syafaat. Kita katakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Wahai Muhammad, jawab pada mereka, katakan pada mereka, syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua syafaat milik Allah. Di hari kiamat nanti Allah yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat. Sekiranya nak minta syafaat, bukan minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memiliki syafaat. Allah yang memiliki syafaat, dan Allah yang memerintahkan nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang-orang soleh, malaikat dan sebagainya memberi syafaat. Maka doa syafaat hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama macam kita cerita tentang malaikat. Malaikat Mikail turunkan hujan. Ketika kita kemarau, kita minta dengan siapa? Allah. Kerana Allah yang memiliki dan mengatur. Mikail hanya turunkan hujan dengan perintah Allah. Begitu berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Yang kedua, kalau kita buka ruang bahawa boleh minta syafaat dengan Nabi kerana Nabi memberi syafaat dan itu perkara yang mampu, ini qiyas yang fasid, qiyas yang tak tepat. Kenapa? Sebab selain Nabi, yang lain pun bagi syafaat. Nabi bagi syafaat, nabi-nabi yang lain bagi syafaat, rasul-rasul lain bagi syafaat, orang soleh bagi syafaat, anak bagi syafaat, ibu bapa bagi syafaat. Apa yang terjadi? Akan terjadi satu mazahir, satu keadaan semua orang pergi kat kubur minta dengan ahli kubur, dengan qiyas yang tadi. Sebab itu kita tak boleh buat satu kaedah gunakan akal dan pemahaman kita. Kita perlu rujuk kepada apa yang difahami oleh salafus salih. Manakala riwayat-riwayat yang ceritakan berkaitan dengan salafus salih pergi minta syafaat dengan Nabi, semuanya adalah dhaif, semuanya lemah, tidak boleh menjadi hujah. Kita mendahulukan nas, kita mendahulukan sadduz zari'ah, kaedah menyekat segala jalan boleh bawa kepada kesyirikan itu lebih afdal. Menyekat jalan syirik dan menyekat jalan bid'ah itu lebih afdal berbanding dengan kita mengamalkan hadis-hadis yang dhaif dalam bab ini. Setengah bab kita boleh amalkan hadis dhaif kerana dia tidak bawa kepada khurafat dan syirik, tapi dia menambahkan ibadah. Bab yang tidak melibatkan khurafat dan syirik kita boleh beramal dengannya, bab fadail.
boleh beramal dengannya. Tapi bab yang melibatkan akidah, yang melibatkan permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tak boleh guna kaedah menggunakan hadis dhaif. Dan ustaz-ustaz muda sekarang banyak, walaupun di kalangan salafiyah, yang tersilap dalam memahami bab ini. Sayangnya, kita sayangkan ramai anak muda tak nak dengar, nak faham cara salaf, cara sendiri. Cuba nak jadi ahli istinbat, cuba nak jadi orang yang faham sendiri, dan mereka mengeluarkan macam-macam pandangan dengan menggunakan qiyas, pemahaman sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengislahkan ahwal. Dan kita tak nak juga terjadi di kalangan pengikut-pengikut salafus salih sibuk dengan rad satu sama lain. Selama ini tak ada orang nak berhujah benda yang clear dalam Al-Quran. Tapi bila ada di kalangan anak-anak muda yang begini, kita nasihatkanlah. Sama ada mereka dengar, tak dengar, tuan-tuan saudara-saudara, nasihatkan supaya dalam bermanhaj ini ikutlah apa yang telah dilalui oleh generasi sebelum kita, agar kita tak tersalah. Jangan terlalu cepat nak jadi reformis. Reformis dalam kembalikan manusia kepada sunnah tu bagus. Bukan reformis dalam nak betulkan manhaj yang telah berdiri kukuh sejak pada zaman salafus salih, dengan alasan kononnya nak sesuaikan dengan waqi', dan kononnya ingin menjadi lebih neutral, menjadi lebih terbuka dan sebagainya. Hakikatnya bukan terbuka akalnya, tapi terbuka kepada jalan bid'ah dan khurafat. Sebab tu kita perlu, dalam manhaj ini perlu ada perkara yang kita perlu tegas. Kena bezakan, kena bezakan bab-bab beramal dengan hadis dhaif. Dalam bab fadail yang bawa kepada ibadah, bawa kepada kebaikan, cuma fadilatnya itu tidak sabit dengan hadis yang sahih. Hadis yang dhaif tapi amalannya sabit dalam syarak, amalannya ada usul dalam syarak. Berbeza dengan masalah yang amalan yang tidak sabit dengan syarak, hadis sabit dengan dhaif, fadilatnya tidak sabit, atau usulnya itu sabit dengan perkara yang dhaif, tidak boleh jadi ibadah. Apatah lagi kesannya membawa kepada jalan, membuka jalan kepada khurafat dan syirik. Baik. Dan ketiga, hak khusus Allah, iaitu berkaitan dengan al-asma' was sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala khusus bagi Allah, sekiranya itu berkaitan dengan khususiah. Manakala nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan dan sifatkan kepada makhluk, ianya merupakan sifat nama yang boleh diberikan kepada makhluk, dan kita boleh meniru sifat tersebut. Seperti nama Rahim, maka kita perlu jadi seorang yang Rahim, namun tidak boleh diletakkan kalimah alif lam ar-Rahim. Dan kita tak boleh, mana lebih baik, lebih bagus untuk kita letakkan abdun di depannya, Abdul Rahim. Kalau nak letak alif lam, kena letak abdun di depannya, iaitu menjadi hamba. Dan nama-nama Allah tak boleh diletakkan kepada nama-nama selain Allah. Seperti golongan musyrikin meletakkan nama Allat yang berasal dari kalimah al-ilah pada berhala mereka. Nama Al-Uzza yang berasal dari Al-Aziz kepada berhala mereka. Nama Al-Manah yang berasal daripada Al-Mannan kepada berhala mereka. Ini merupakan penyelewengan dari segi nama. Ilhad dan kesesatan, penyelewengan dari segi nama. Itulah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbincangan asma sifat yang lain. Allah berfirman berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam, Rasul pertama. Ketika Nabi Nuh berkata dalam surah Hud ayat 31, "Wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak." Dan aku tidak berkata kepada kalian bahawa ada padaku khaza'inullah, perbendaharaan, kekayaan dan rezeki Allah. Nabi
Nuh alaihissalam declare, Nabi ajak manusia kepada kebaikan, kepada tauhid, menyembah Allah. Ramai orang kalau kata, apa aku dapat? Soalan yang timbul kalau kita ajak kebaikan, apa saya dapat? Ustaz boleh jamin ke saya masuk syurga? Soalan. Jamin ke saya jadi kaya kalau saya amalkan doa yang saya ajar ni? Jamin ke jadi kaya? Ramai tak orang tanya begitu? Ramai. Jadi jawapannya, Qul, katakan pada mereka. Pada ayat lain pada Qul, pada ayat ni kata wala aqulu lakum, dan aku tak kata pada kalian indi khazainullah, aku memiliki khazanah Allah. Aku berdoa, aku mengajak kalian kepada jalan Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul yang menyampaikan, bukan memiliki khazanah. Ramai orang yang bila kita ajak pada kebaikan, ajak kepada sunnah, diingat kita pegang kebaikan tersebut. Nak ikut cara ustaz, sampai bila orang ikut? Kadang-kadang kita dengar suara begini, kalau ustaz bergendang ke apa ke, ramailah anak-anak muda datang. Mereka berhujah dengan iradah kauniyah ke atas iradah syar'iyah. Mereka kata kalau jadi, benda tu jadi, dikira betul. Dia bukan benda tu betul. Kalau benda tu jadi, confirm betul. Kalau pergi kat bomoh, betul ustaz, sembuh. Dia kalau benda tu sembuh, jadi betul. Tak payah ikut hukum syarak. Sepatutnya kita dan beramal ikut hukum syarak. Jadi tak jadi, itu kehendak Allah, iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita bukan tentukan kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita ikut kehendak syarak Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut apa yang Allah perintahkan. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram. Yang Allah perintahkan kita buat, yang Allah larang kita tinggalkan. Bukan dengan berhujah dengan hujah kauniyah. Mungkin sahaja agama ini, suatu kaedah yang satu ulama sebutkan, satu hadis yang menjadi panduan kita. Agama ini mungkin sahaja Allah menangkan dengan seorang lelaki yang fajir. Betul lah, kita akan dapati bahawa kadang-kadang orang tu jahat, tapi ada manusia yang mendapat hidayah kerana dia. Katalah sekarang ni Iran betul-betul ikhlas lawan Amerika. Walaupun anak cakap daripada dulu lagi tak pernah nampak tentera Iran mati seorang pun. Ditembak oleh Israel, tak pernah berlaku lagi. Bila juga Iran tembak Israel pun tak pernah nampak. Tembak kem kosong tu adalah. Macam mana dia boleh tembak banyak-banyak kem kosong yang dia tembak? Tiap-tiap kali tembak mesti kem kosong. Anda tak nak cerita politik banyaklah. Walaupun politik berkaitan dengan Asia Barat. Kalau mereka ikhlas sekalipun, dan kita yakin ada di kalangan rakyat mereka ikhlas bangun menentang kezaliman, betul. Secara politik tak tahulah, tapi di kalangan yang turun untuk tunjuk perasaan, di kalangan orang kafir, orang yang bukan Islam, ramai yang bangun. Begitu juga orang-orang ahli bid'ah di kalangan Syiah bangun dan sebagainya. Betul tak? Ada tak manfaat daripada kerja mereka? Ada. Tetap ada. Ada benda, ada perkara yang baik. Ada perkara yang kebaikan yang dibuat oleh orang yang tak ikhlas. Dia tak ikhlas dan bagi bantuan. Dia nak nama je. Kita dia bagi ambil. Dia bagi ke ambil. Dia bagi derma untuk AQS Anjung Quran Sunnah, kita bagi 1 juta. Tukarkan daripada pusat kecil jadi yayasan. Terima tak? Terima. Tak kira lah dia nak ambil gambar besar-besar ke, tak apa.
Jangan kita persoalkan isi hati dia. Tak tahulah dia ikhlas, dapat dia antara dia dengan Allah. Dia tak ikhlas pun antara dia dengan Allah. Tapi perbuatan dia baik. Kita tidak mempersoalkan isi hati orang. Kalaulah orang tu tak ikhlas, betul-betul nak nama, dia bagi infak kepada tempat sunnah, ada kebaikan atau tidak? Ada kebaikan. Banyak kebaikan yang boleh dibuat dengan apa mereka lakukan. Tidak bererti kita boleh mengiyakan amalan dia hanya kerana ada kesan baik. Mengiyakan ketidakikhlasan dia. Kita tetap mengatakan amal dalam agama ini perlu kepada ikhlas dan mutaba'ah. Ada orang yang melanggan pelacur. Ini kisah betul lah saya baca. Lepas ni seorang lelaki daripada Eropah. Dia bangsa Arab. Muka pun orang putih. Dia pergi ziarah Israel, dilanggan pelacur. Bila dapat pelacur dah masuk, dia tengok muka-muka Arab. Dia kata, aku nak hinakan perempuan Israel. Kau nak berjuang lah kan. Berjuang, maknanya dia dengan ini otak tak betul dengan merogol wanita Israel. Soalan yang pernah tanya, tak ingat siapa, masyayikh kita, Syekh Uthaymin ada lupa dalam YouTube lah, lama dah dengar. Orang tanya pada Syekh Uthaymin rahimahullah atau Syekh Saleh Fauzan, tak ingat, boleh atau tidak saya membuat wanita Israel itu hina dengan mengganggu kehormatan dia. Itulah Syekh kata, kamu telah menghina diri kamu sendiri. Apa yang kamu buat, kamu hina diri kamu sendiri. Bukan begitu caranya. Tapi ada sahaja dalam kisah ni, seorang lelaki dia pergi, dia langgan, yang datang perempuan, biasa perempuan Arab. Dia pun dengan ni ditegur, dia bagi salam. Terkejut perempuan tu. Rupanya perempuan Palestin. Perempuan Palestin yang ditangkap dan dipaksa untuk menjadi pelacur. Itu yang kisah tu lah. Jadi penghujungnya dia selamatkan wanita tu. Macam tu dia berang. Yang cerita satu dia balik, ada satu lagi cengar selamat. Tak tahu cerita ni cerita betul tak betul, saya tahu. Betul tak betul tak pasti. Atau orang kata, saya nak jadi macam seorang lelaki seperti dalam gua. Dia dah duduk di atas peha wanita tersebut, kemudian dia ingat Allah. Betul tak kisah? Salah satu orang ada yang 3 dalam gua. Dia kata, saya nak jadi macam tu. Adakah betul? Tak. Kejadian seorang lelaki itu bertaubat dan sepupunya bertaubat ketika itu merupakan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi begitu. Apa yang dibuat? Pertama sekali, dia pergi mendekati zina, dan itu merupakan kesalahan daripada dua-dua belah pihak, sama lelaki atau wanita. Kita bertindak ikut hukum syarak. Apa yang terjadi itu kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja seorang bapa yang menghantarkan anak ke sekolah tahfiz, akhirnya anak dia jadi tak baik. Jadi terjadi tidak? Terjadi. Tapi jangan kata jangan hantar tahfiz, lepas ni kita hantar kelas tarian. Sebab belum tentu hantar sekolah tahfiz anak ni jadi baik. Tidak begitu. Mungkin saja orang hantarkan anak dia ke sekolah tarian, muzik, kemudian anak dia jadi orang yang memperjuangkan sunnah Rasulullah. Dan saya kenal orang begini. Saya kenal orang yang begini, yang bertaubat kepada Allah. Dia jadi orang yang mulia perjuangan sunnah. Tapi secara amalannya kita tak boleh berhujah dengan iradah kauniyah ke atas iradah syar'iyah. Kita nak buat sesuatu ikut kehendak syarak Allah SWT, ikut undang-undang Allah, ikut undang-undang Allah. Okey, balik semula. Saya pun tak ingat kenapa saya masuk cerita tu. Tak apa, saya kadang-kadang tengok video pada kenapa masuk jauh sangat. Semangat cerita. Dia satu isu kaitan berkait-kait
Sebab ada kitab, ada buku. Jadi kalau tak sampai tu tuan tanya semula lah. Jadi manusia, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul adalah manusia biasa. Manusia biasa. Tidak memiliki sifat khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi dia kata, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak memiliki khazanah Allah. Ini puncanya. Kita tak boleh nak ubah apa-apa. Allah yang bagi, khazanah Allah. Allah yang bagi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan rezeki. Ketika kita mengajarkan, kita kata bacalah ayat kursi, Allah akan pelihara kamu sepanjang malam ketika tidur. Jangan besok pagi ustaz kena curi ustaz. Ustaz kata ayat kursi selamat, dah ustaz tu dia cari cara. Kita ikut hukum syarak. Terjadi satu benda dan sebagainya, kita serahkan pada Allah. Iradah kauni Allah Subhanahu wa taala, ada sebab tertentu. Allah Taala alam. Kita baca doa kenderaan selamat, Allah akan pelihara. Kemudian dia kata, dia pergi tuntut pula kat ustaz tu. Ustaz ni cakap selamat, tiba-tiba pasal aksiden pula. Tak boleh begitu. Jawapannya, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak beritahu pada kalian bahawa aku memiliki khazanah Allah. Nabi Rasul menyampaikan. Kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang pendakwah menyampaikan. Manakala khazanah dan rezeki Allah milik Allah. Allah yang lakukan apa yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, wala a'lamul ghaib, dan aku tak tahu perkara ghaib. Kadang-kadang orang kata, ustaz, confirm ke saya masuk syurga? Saya ikut ustaz ni confirm ke masuk syurga? Dia kata, ajaran ni confirm syurga. Awak belum tentu. Saya pun belum tentu. Kerana kita tak tahu perkara ghaib. Sebab tu kalau orang meninggal syahid sekarang ni yang pergi jihad di Palestin, orang Palestin jihad, syahid tak syahid? Syahid tak syahid? Boleh tak orang tu as-syahid? As-syahid dah confirm. Tapi kita kata syahid insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan mereka pahala syahid. Kita dah confirmkan, tapi kita kata secara syariatnya, secara zahirnya mereka syahid di jalan Allah. Bila kita larang sebutkan nama as-syahid, bukan bererti kita mengkritik orang yang perang syahid fisabilillah. Ini istilah satu lagi. Masyayikh Salafi selalu kritik benda ni. Dia kata, apa masyayikh Salafi ni? Orang syahid pun tak ada kata syahid. Dia betul dia maki. Padahal dia jahil. Dia jahil. Bukan kerana mereka larang orang pergi perang jihad fisabilillah atau menafikan adanya pahala syahadah kepada orang yang mati syahid, tapi kita tidak dibenarkan untuk menyatakan atau memastikan satu perkara yang kita tak pasti berkaitan dengan kehidupan ghaib selepas Nabi wafat. Kita tak tahu. Ada pula yang kata, habis sahabat ustaz kata masuk syurga, mana tahu? Ustaz tahu ke? Memang kita tak tahu, tapi Quran beritahu. Kalau Nabi beritahu, Quran beritahu, kita percayalah. Ada khabar yang yakin. Kerana ianya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selepas Nabi wafat, kita tak boleh kata mereka ahli syurga. Sudah ahli sunnah ni siapa? Ahli sunnah, Nabi, sahabat yang ahli syurga, confirm. Dan mereka adalah sunnah wal jamaah. Selepas mereka, tabi'in ikut mereka, orang yang ikut pada mereka. Kita tak boleh kata tabi'in ni ahli syurga. Tak. Sifat mereka tu jadi mulia kerana mereka ikut salafus salih. Tabi'in, tabi'in, mereka jadi pengikut. Kerana Allah kata wallazina tabauhum bi ihsan. Sifat ahli sunnah ni mereka di kalangan siapa? As-sabiqun al-awwal was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan. Kita ni dapat masuk syurga kat mana? Bila ikut jejak langkah baik mereka. Sahabat dah berjaya. Sahabat di kalangan Muhajirin, Ansar, dan sahabat yang ikut jejak langkah Muhajirin Ansar dah berjaya masuk syurga. Wasabiqun al-awwaluna minal Muhajirin wal Ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah dah siapkan untuk mereka syurga tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam syurga.
mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Allah kata wadzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kejayaan yang besar. Itu untuk mereka. Kita dapat kat mana? Kita berdasarkan kepada wallazina tabauhum bi ihsan. Sahabat ikut Muhajirin dan Ansar, kita pun dapat syurga bila kita wallazin masuk golongan wallazina tabauhum bi ihsan. As-sabiqun al-awwalun Muhajirin Ansar terputus bila dah Nabi buka Al-Fath. Selepas Al-Fath, selepas Nabi buka kota Mekah, dan Nabi sendiri diwafatkan, tak ada hijrah kepada Rasulullah. Yang tinggal apa dia? Ikut kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Siapa mereka? Mereka dah kalangan tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'ul atba' wallazina tabauhum bi ihsan. Yang ikut mereka jejak langkah yang baik sampai bila? Wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Siapa yang ikut mereka sampai hari kiamat. Jadi sifat kita untuk dapatkan sifat ahli syurga dengan ittiba', dengan ikut jejak langkah orang yang dah dipastikan masuk syurga. Itulah ahli sunnah. Takrif yang lain tak boleh. Nak letak takrif yang lain tak boleh secara ilmiahnya. Kita ada imam-imam yang ramai, imam ahli sunnah selepas itu. Selepas sahabat, ada tak ahli sunnah? Ada. Dan mereka imam tak? Imam. Siapa-siapa pun boleh kita kata imam ahli sunnah wal jamaah. Semua imam mazhab ahli sunnah mereka adalah imam. Semua tabi'in mereka adalah imam. Kemudian imam-imam selepasnya imam. Jadi ahli sunnah nak letak kat siapa? Kita kena letakkan pada golongan yang pasti syurga tadi. Sebab Nabi kata umat ni berpecah pada 73 golongan. Yang satu masuk syurga, yang confirm syurga, itulah sahabat. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah orang yang ikut sunnah Nabi dan ikut jamaah sahabat Nabi SAW. Itulah kita punya target. Cara kita nak beragama ikut pada mereka. Kita nak ikut Nabi, orang kata itu Nabi. Habis sahabat bukan Nabi. Ada orang yang ujar itu Nabi. Habis sahabat. Sahabat bukan Nabi. Sahabat tidak maksum. Tapi jalan yang mereka ikut itu kita ikut. Mereka dah berjaya. Inilah dia ta'arif yang betul. Ada orang dia khusus ahli sunnah kumpulan ni je. Kumpulan ni. Kita tak menafikan mereka juga membawa sunnah Nabi SAW pada kadar tertentu. Tetapi ikutan, macam mana nak letak dengan golongan yang sebelumnya? Macam mana nak letak pada golongan sebelumnya? Sebab itu secara ilmiah kita tolak lah. Mana boleh nak limitkan ahli sunnah kepada mazhab, contohnya mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah seperti dia buat sekarang ni. Minta maaf, tak apa. Kalau kita limitkan kepada kumpulan tertentu, macam mana dengan ulama-ulama sunnah dan sahabat-sahabat Nabi sebelum ada kumpulan-kumpulan ini? Nama tu, nama sunnah dah ada ke belum sebelum datangnya kumpulan ini? Dah ada. Mana boleh kita ambil jenama yang dah ada, pergi jenamakan pada orang yang datang kemudian? Penamaan ahli sunnah wujud sejak zaman Ibn Sirin. Malah sejak kalam Ibn Abbas radhiyallahu an. Zaman sahabat sejak pada awal lagi. Di samping nas Nabi berkaitan dengan sunnah sebagainya, dah wujud pada sejak zaman awal. Kenapa nak dijenamakan pada zaman kemudian? Bila dapat bab pentakrifan, bukan bermaksud kita menafikan mereka ahli sunnah secara umum, tidak. Orang yang betul-betul nak ikut sunnah kita raikan, siapa sekalipun datang, sumber kita satu Al-Quran dan As-Sunnah, ini dah kita raikan. Tapi kalau nak limitkan ini sahaja dari sunnah, macam mana dengan orang-orang sebelumnya? Sedangkan kita ada imam yang empat. Imam empat ni wujud. Kita katalah kita limitkan, orang nak limitkan pada Al-Asy'ariyah, Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah, imam yang mulia, imam yang agung. Kesalahan dalam bab ilmiah kita boleh bincangkan di meja ilmiah. Tapi kalau nak limitkan bahawa itu sahaja jalan sunnah, apa terjadi pada sebelum tahun 3, beliau meninggal pada tahun 324. Lahir pada lebih kurang tahun 260. Sekitar itu. Sebelumnya, sejak zaman sahabat, tabi'in, Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad, imam yang empat sebagainya, letak mana? Sebab itu tak kena. Dia akan jadi isu di masa depan. Bila diletakkan dalam
satu tempat bahawa ini saja ahli sunnah. Jadi isu bila kitab-kitab ulama yang terdahulu yang tidak membincangkan tentang ilmu kalam dan tentang ilmu falsafah dibuka, dia akan jadi masalah. Apatah lagi mereka mencela ilmu kalam. Lebih baik rangkulkan secara umum umat ini, siapa sahaja yang ikut Al-Quran dan As-Sunnah, kerana Nabi meletakkan Al-Sunnah pada sifat bukan pada kumpulan. Nabi kata siapa yang beragama seperti yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ini takrifan yang betul. Letakkan Al-Quran dan As-Sunnah dan yang lainnya orang yang ikut, orang yang sama macam ahli sunnah. Jadi tak adalah nak bergaduh dengan nama saja. Tak adalah orang kata, aku dah pergi AQS ni, aku jadi ahli sunnah dah. Aku salafi sebab aku pergi ke AQS, aku pergi Baitul Salam, aku pergi Yayasan Taklim. Sedangkan salat subuh pun tidak. Kan, salat subuh Jumaat pun tidak. Sifat bukan jenama. Kadang-kadang orang gaduh pada jenama, sedangkan amalan itu tak ikut. Kadang-kadang buka aib orang kat mana-mana. Kemudian atas nama salafiyah, tak boleh begitu, tak boleh. Manhaj salaf ini kita ajak manusia kepada sifat salafus salih, sifat sahabat, sifat Nabi, itu yang kita nak ikut. Jadi kita letakkan panduan mereka di depan. Kenapa kita jadi sunnah? Kerana kita letakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ikutan, bukan pada penjenamaan. Kadang-kadang bergaduh pula, yang mana lebih sunnah, ya YT ke IQ ini kadang-kadang bergaduh pula. Dulu pening juga nak menghadapi, nak fahamkan. Jadi kalau kita tak ambil side, kalau ada khilaf kecil-kecil je pun sama kita kadang-kadang. Jadi orang jadi marah, dia ni ustaz ni pihak mana? Kita pun pening, tak tahu letak mana. Kadang-kadang anak beri jawapan lambat, AQS sendiri pun masa jemput anak lambat nak jawapan. Ambil masa nak tanya, AQS kat mana, macam mana. Anak takut-takut kalau dah masuk satu tempat, tak boleh pergi tempat lain. Ada yang begitu. Dan mereka nak ajar gitu, ini yang sunnah yang betul. Tak, sunnah ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, nas, sifat. Dan segi nama, kumpulan penjenamaan itu untuk memudahkan kita, mudah. Takkan tak bagi nama langsung, bagi nama. Kan adalah pusat tu memang joget. Jadi kita tahu nama dia. Bukan kita kata dia terkeluar dari sunnah, kita kata perbuatan dia itu salah. Mungkin dia balik rumah solat tahajud, betul pula. Kita dah nampak orang salah betul, tapi dia balik tahajud. Jadi kita letak manusia, selagi dia ada Islam, dia ada mizan hasanat dan mizan sayyiat. Kita tidak mengkafirkan, tidak membid'ahkan orang, berarti kita mengeluarkan orang daripada daerah Islam. Bersifat yang kita kisahkan, hakikat lebih daripada nama. Hakikat suatu perkara itu lebih kita pentingkan berbanding nama. Anda habiskan ni sekarang. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak tahu perkara ghaib. Jadi apa yang Nabi-Nabi tahu perkara ghaib, sama ada wahyu berbentuk perantaraan malaikat sampaikan dengan 6 jenis penurunan wahyu, atau 5 yang kita belajar buat wahyu, ataupun dengan Allah SWT memperlihatkan. Ketika Nabi Isra' Mi'raj, Allah perlihatkan kepada Nabi SAW tanda-tanda kebesarannya, dan kita percaya, beriman. Allah perlihatkan secara langsung, itu juga merupakan wahyu, jenis-jenis wahyu. Tak semestinya ada wahyu ke Ustaz Isra' Mi'raj tu, tak pakai wahyu. Wahyu lah tu. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi itu adalah wahyu, message. Wahyu ni ar-risalah, al-alukah. Malaikat ni, nama malaikat, mereka membawa al-alukah, iaitu ar-risalah, membawa message daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahyu, wahyu yang paling tinggi levelnya, Nabi bercakap langsung dengan Allah. Suatu ibadah salah, ibadah paling utama, kerana diterima dengan cara penyampaian langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu inni malak, dan aku tak kata aku seorang malaikat. Kadang-kadang orang kalau angkat seorang tu jadi malaikat dia. Malaikat kat mana? Apa kaitannya malaikat? Khazainullah kita syarahkan, alamul ghaib kita syarahkan. Untuk malaikat syarahkan macam mana? Sifat-sifat malaikat. Malaikat jaga rezeki, jaga hujan. Malaikat jaga bukit.
Last sekali, orang pun ada. Wali kawasan, wali bukit, wali hutan, ada yang wali dalam laut, wali. Ini sifat malaikah, tu kerja malaikah. Mereka pun tak berkuasa padanya, tapi sifat malaikat itu Allah berikan tugas mereka untuk jaga tempat tertentu atau tugas tertentu. Manusia tak ada. Nabi pun tak jaga mana-mana laut, termasuk Khidir alaihissalam. Khidir atau Khadir. Nabi Khidir jaga laut, Nabi Ilyas jaga hutan, wali kutub utara, selatan, timur dan barat. Wali-wali kita sebut ni orang marah. Kata, tak apalah, sebut je lah. Lagi teruk dia sebut ada kita. Dan benda ni salah, tidak ada dalil. Mana siapa tahu tentang alam roh lepas Nabi wafat. Tiba-tiba roh-roh wali, lepas Nabi wafat ada wali-wali datang. Wali-wali confirm lah bukan, mereka bukan rasul. Mereka ni ceritanya semua lepas kewafatan Nabi. Tiba-tiba Habib fulan-fulan, roh dia pergi ke alam roh, mengislamkan orang-orang Kristian yang berada di alam barzakh. Oh, power sangat tu. Alam roh ni Nabi hidup pun orang tanya tentang, orang tanya kepada Nabi tentang roh. Allah jawab, Allah kata itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Kamu tak ada bagi ilmu kecuali sedikit. Allah tutup pintu. Macam mana selepas wafat, cerita berkaitan dengan wali, alam roh wali ni menjadi satu ilmu yang tersendiri. Kemudian dia kata, hang tak tahu jangan cakap. Bukan saya tak tahu, Allah kata tak ada siapa tahu. Bukan kita, kalau ilmu yang mungkin tahu, kita boleh kata mungkin saya tak tahu. Benda yang mungkin. Jabatan Kaji Cuaca mengeluarkan amaran, dijangkakan hujan lebat akan berlangsung selama 4 bulan. Percaya tak? Jabatan Kaji Cuaca, terimalah dia kaji. Kita tak kaji. Allah kenapa? Dalam dunia ni Allah jadikan sunnatullah. Sunnatullah ni benda yang kita boleh kaji, boleh kita lihat. Matahari akan bergerak, begitulah sunnah matahari. Kita tahu sunnah matahari, kita tahu sunnah bulan. Sebab tu adanya kalender. Dalam bab menetapkan waktu salat, kita tengok pada pergerakan matahari. Kenapa? Sunnatullah terhadap matahari itu diketahui. Allah dah aturkan matahari dan bulan sebagai tanda, sebagai ayat, sebagai panduan masa. Allah jadikan matahari dan bulan sebagai hisab. Hisab dalam amal ibadah seharian merujuk kepada matahari. Hisab kepada ibadah bulanan merujuk kepada bulan. Bulan dan matahari sebagai alat untuk kira hisab. Jadi hisab pergerakan matahari itu tetap. Pergerakan bulan tidak tetap, dengan hikmah Allah kehendaki. Bukan tempat bincang tak jadi panjang lagi. Dengan hikmah yang Allah kehendaki. Alam ini ada sunnahnya, sunnatullah. Bila kita kaji, kita akan melihat sebahagian daripada sunnatullah pada kejadian alam. Kejadian alam kita tahu. Nampak air naik di Sungai Buloh, air tinggi. Kita tu harap penduduk bersedia akan berlaku banjir. Dia tahu perkara gaib. Jangan pula macam tu. Orang tu beli kaji, dia nampak hujan lebat, air itu dah melimpah. Nampak pula di kawasan rendah. Itu ilmu tentang sunnatullah. Benda yang kita boleh nampak, boleh kaji. Itu dah ilmu kaji cuaca dan sebagainya. Pergerakan angin, pergerakan awan, mereka kaji. Dan melihat kepada sunnatullah pada bab tertentu yang mereka kaji. Perkara gaib, mana boleh kaji? Mana dia tahu roh tu bagaimana, dia kaji tengok apa? Dari mana dia tahu? Pergerakan wali tu kumpul setempat segini-gini, wali pergi sana pergi sini. Dari mana? Dia pernah nampak? Sebab tu tak sama. Tiba-tiba bawa satu kaedah yang sama. Ini adalah hukum alam. Ini hukum alam. Atau hukum adat. Kamu tak pernah nampak, kamu tak percaya. Tapi orang yang nampak, dia tahu.
Contohnya apa? Kapal terbang pada zaman dulu orang tak percaya. Orang boleh terbang daripada Malaysia sampai ke Mekah dalam masa 8 jam, 9 jam. Sekarang tengok kamu percaya. Dulu orang tak percaya, sekarang percaya. Itu hukum alam sunnatullah berkaitan dengan perkara zahir. Tapi berkaitan perkara ghaib, sunnatullahnya kita tak tahu. Sunnatullahnya kita kena mengaku kita tak tahu. La a'lamul ghaib. Kalau Nabi paling alim sekalipun, Nabi yang pertama Nuh alaihi salam dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat bawah tu alang-alang sambung terus. Sama je. Nabi Muhammad pun jawab yang sama, la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. Perkataan yang sama. Nabi pertama, Rasul pertama sampai Nabi terakhir, Rasul terakhir kata benda yang sama, aku tidak ada khazanah Allah, aku tak tahu perkara ghaib. Jawapannya sama. Dia perkara ghaib apa? Yang zahir, khazanah Allah, berkaitan dengan dapat rezeki ke. Nabi berusaha sungguh-sungguh dalam perang Uhud, tapi Nabi tak dijanjikan kemenangan. Kita tak tahu menang atau kalah. Kita usaha sungguh-sungguh, walaupun Nabi tak tahu khazanah, tak tahu apa yang terjadi, tak tahu perkara ghaib, dan juga tidak memiliki manfaat dan mudarat. Cukup sekadar ini. Kita akan syarahkan pada muka surat 56 pada pertemuan akan datang. Buka pada soalan boleh, insyaAllah. Ramai kata pukul berapa dah Ustaz ni? Okay. Tapi tak boleh, nak minta maaf. Sekali-sekala harap-harap tuan-tuan tidak marah lah. Kalau tuan-tuan marah, beritahu. Lepas ni tak buat lagi lah. tak berani lebih lagi. Okey, silakan. Saya kata selawat terbagi dua, satu ibadah, satu doa. Betul, bukan terbagi dua. Dalam selawat itu ada dua selawat. Bila bincang selawat ni, orang bincang bab doa ke bab ibadah? Kata ada dua ciri-ciri. Kalau yang dijalankan pada setiap Jumaat tu, kira ibadah tu doa. Ya? Yang setiap Jumaat kita digalakkan berapa banyak selawat. Ibadah. Kita selawat, bila selawat yang berkaitan ibadah, yang kita kena baca selawat yang Nabi SAW ajarkan. Ataupun maksudnya kita ikut lafaz-lafaz yang dalam lafaz khusus, ikut khusus. Lafaz umum apa yang diperintahkan, doakan selawat dan salam kepada Nabi SAW. Selawat doakan kebaikan untuk Nabi diangkat derajat, dan salam memberikan salam pada Nabi. Dia baca Allahumma salli wa sallim atau sallallahu alaihi wasallam. Mana atau kita baca pujian-pujian yang tidak melebihi apa yang dah diketahui ianya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh puji dengan sesuatu yang Allah tak sebut, Nabi tak sebut. Kenapa? Takut kita memandai-mandai terhadap perkara ghaib. Ada orang tambah pujian tu sampai kepada pujian-pujian yang kita agak-agak betul ke tak betul. Dialah pembuka pintu. Kalau kata kepada pujian-pujian yang memang sifat Nabi, itu pujian berselawat. Hukum asalnya selawat Allahumma salli wa sallim, selawat dan salam. Yang selebihnya adalah pujian terhadap Rasul. Ibadah terhasil dengan adanya baca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ada orang dia berrekayasa kalau selagi dia tak lari pada sifat yang disebutkan dalam nas, hukum asalnya boleh, asalkan jangan dalam solat, dalam ibadah yang khusus. Dan ibadah khusus kita baca dengan lafaz yang basic, yang jelas, iaitu kita baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau tambah Sayyidina pun tak ada salah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Paling kurang selawat dan salam itu hak Rasul, hak Nabi Muhammad. Salam saja tak sempurna, kena salli wa sallim. Mana kita tambah kalimah barik, kita ikut dalam selawat Ibrahimiyah juga ada kalimah barik. Jadi barakah juga didoakan kepada mereka, kita bertambah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim dan sebagainya, dan lafaz-lafaz yang seumpamanya yang tidak lari daripada bentuk doa yang asal, bentuk doa yang warid. Jadi dia tak sama macam subhanallah, tak boleh nak ubah. Kita tak nak ubah. Kita nak tukar subhanur rahman, jangan. Allah ar-rahman ar-rahman kita. Tapi kalau subhanal malikil quddus, betul ada lafaznya. Kita lafaz tu khusus, ikutlah lafaz yang diajarkan, tu lebih baik. Sebab tu dalam ibadah ni
Ramai orang tanya apa? Ustaz, makna dia bagus. Makna bagus. Nyanyi pun makna bagus, ada makna bagus. Kalaulah ibadah ini hanya kerana makna dia baik, sudah pasti agama ni boleh bebas. Memanglah makna baik. Sebahagian daripada perkataan itu maknanya baik. Tapi dalam beramal, bukan kita nak tengok makna baik saja. Kita nak tengok perkara itu Nabi ajarkan atau tidak. Kita kena ikut. Jadi apa yang Nabi ajarkan, confirmlah maknanya baik. Dalam benda Nabi tak ajarkan, ada makna baik, ada makna tak baik. Tapi dalam bab amal, ikut apa yang Nabi ajarkan. Dalam bab yang bebas, makna baik tak apa. Artinya buat apa? Buat syair. Buat syair takkan nak tunggu dalil. Nabi bukan seorang penyair. Quran bukan syair. Nak buat syair, buatlah makna yang baik. Hukum syair itu harus. Nak buat puisi ke, pantun ke, syaratkan ada dalil. Kau nak cakap tentang Nabi kan? Tuan-tuan, buat puisi puji Nabi, bagus tak bagus? Bagus tak bagus? Bagus. Siapa kata tak bagus? Puisi memuji Nabi SAW, bagus tak bagus? Bagus. Macam lagu, macam ramai orang qasidah lah. Makna baik. Tapi hukumnya qasidah, jangan jadikan selawat. Yang kita tegur, yang kita berbeza, bila benda-benda qasidah, syair dinaikkan taraf jadi selawat, jadi zikrullah, jadi ini dan itu, dan itu yang kita tegur. Cuma kalau maknanya salah, kita tegur lagi. Kata baik, betul tegur lagi. Sebab makna dia salah. Betul ditegur lagi dari segi makna. Tapi dari segi amalan ibadah, kita ikut apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Jelas? Dalam bab beramal, kita letakkan ittiba' di depan, bukan logik. Dan perkara ini perlu kepada pemahaman. Dan kita akan dapati bahawa dalam bab ini ramai yang tersilap di kalangan orang awam, dan ada juga sebahagian ulama yang tersalah dalam bab ini. Kita betulkan amalan kita, husnuzan dengan mereka, berikan keuzuran pada mereka. Sekiranya ada di kalangan ulama yang mengajarkan, jangan pula kita pergi yang satu benda kita risaukan. Bila belajar tahu yang betul je, kita pergi maki orang yang salah. Dah habis tuan-tuan guru dulu ke siapa dulu dikorek semua. Ini benda tak patut. Tak patut kita buat. Bukan begitu cara dakwah kita. Bukan begitulah cara dakwah kita. Orang dulu dah banyak buat jasa, mereka ajar banyak benda. Ada benda yang mereka tak mampu sebut, macam mana zaman sekarang. Ada benda yang kita tak mampu sebut. Kerana keadaan maslahah dakwah, ketika tak mampu mereka nak katakan, mereka betulkan apa yang mereka mampu. Itu husnuzan kita dengan kita. Tak Ustaz, ditulis lagi boleh. Masa tu bagilah keuzuran pada mereka. Sama ada husnuzan, sangka baik, atau bagikan keuzuran. Kalau usul mereka memang usul sunnah, cuma mereka tersalah. Tapi kalau usulnya memang tumbuh, memang Syiah, memang Khawarij, usulnya Khawarij, kita boleh kata ni Khawarij, tolak terus. Sebab memang usulnya bukan daripada sunnah. Jelas? Kita kena tengok usulnya mana. Sebab tu kita kena tahu, bila kita ahli sunnah secara umum, kita kena ada perasaan hormat dengan mereka. Termasuk Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, imam-imam yang lain. Kita kata mereka sunnah secara umum. Termasuk sebahagian daripada ulama Mu'tazilah yang munsif dan sebagainya. Kita juga ada tahu kadar kedudukan mereka dalam agama. Bab salah, katakan salah, tapi bab adab tetap perlu jaga. Beza dengan Jaham bin Safwan. Apa baik dia pun tak tahu. Cari baik pun tak ada sebagainya. Bukan saya ngajak, nanti orang kata, ustaz dia ngajak apa dia dengar pula Mu'tazilah. Bukan saya nak ajak begitu. Saya nak fahamkan adab dalam dakwah, dalam perkara-perkara khilaf dan sebagainya. Dan beza orang yang hidup dengan orang dah meninggal. Akan terjadi, kita ada convention sunnah ni hari 26 ni. Akan ada orang kata, dah mula dah. Kebetulan saya pun bentang sekali. Alhamdulillah tak ada kat poster lah, tak kena kecam. Saya ada sekali. Walaupun kita berbeza dengan setengah bab, tapi orang yang dah meninggal ni, kesalahan mereka boleh kita hadkan, kita kumpulkan dan kita terangkan yang salah. Jasa mereka yang begitu banyak, kita kena tahu jasa dan tahu hargai kebaikan yang mereka bawa. Masa hidup kita takut, kita ajak manusia dengar, takut keluar fatwa yang tersilap, kerana ada pengalaman baru fatwa beliau yang silap. Tapi setelah beliau wafat, kita ketahui kesalahan beliau
terhad pada apa bab tertentu, boleh diterangkan, boleh diberikan pencerahan, terangkan kesilapan, berikan keuzuran, atau berikan husnuzan macam sebut tadi, kerana kita tahu usul beliau adalah usul daripada ulama sunnah, orang yang cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tersalah dan sekian bab. Tidak menyebabkan kita hilang hormat, dan tidak juga menyebabkan kita ta'assub buta. Kita perlu jadikan perkara ini asas dalam bermuamalah dan seluruh ulama Islam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.